Kitab Haid pada muka surat 491. Ataupun kita ulang sedikit tentang kitab Haid nombor 6, kitab Haid. Wa qala Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh kerana itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Ini maksud menjauhkan diri itu menjauhkan apa? Daripada persetubuhan. Bukan maksudnya dia perempuan haid dan dia kotor, kita kena lari daripada dia. Ataupun kita lari dia ke rumah nombor 2. Jadi itu masalah yang lain pula nanti timbul. Jadi dia maksud melarikan ataupun untuk jauhkan adalah jauh dari segi bersetubuhan, itu saja yang tidak dibenarkan. Sebelum mereka bersuci, apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Jadi di situ adanya, dikatakan adanya tempat yang diperintahkan dan ada tempat yang dilarang, untuk kita bersama dengan isteri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi keterangannya kita tengok bahawa haid bererti sayalan mengalir, sedangkan dalam pengertian umum haid adalah darah yang keluar daripada wanita pada tempat khusus di waktu-waktu tertentu. Yang pertama darah yang keluar daripada tempat khusus, iaitu daripada kemaluan wanita di waktu-waktu tertentu. Dia bukan sepanjang masa, itu kita panggil haid. Kalau sepanjang masa ataupun penyakit yang lain, itu kita panggil istihadah. Nanti kita akan sebutkan bagaimana cara nak bezakan antara haid dengan istihadah. Mungkin ibu-ibu semua dah tahu, bapa-bapa ni tak tahu. Macam mana nak bezakan haid dengan istihadah. Itu ada beberapa cara yang para ulama nukilkan, dan apa yang isteri-isteri Nabi ataupun sahabat-sahabat wanita yang mengatakan tentang perbezaan antara haid dengan istihadah. Kerana itu sangat penting. Kerana kalau kita nak kena tahu haid, kerana kat bawah haid tu banyak hukum hakam. Jadi kalau kita tak boleh nak bezakan haid dengan istihadah, jadi kita keliru kat situ. Sama ada sepatutnya itu bukan darah haid, kita katakan haid, maka itu kita tidak melakukan solat, maka berdosanya di situ. Jadi hukum tentang haid ini sangat penting. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang haid dalam Al-Quran secara khusus. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Adza iaitu kotoran. At-Tayyibi berkata haid dinamakan kotoran kerana baunya yang busuk, kotor lagi najis. Itu dah boleh underline kat situ. Jadi haid antara ciri-cirinya, yang pertama adalah kerana baunya busuk, kotor lagi najis. Ini boleh tambah kat tepi tu, dia punya darah kehitam-hitaman. Dia bukan darah macam biasa, tapi darah dia darah yang kehitam-hitaman, lalu dia berbau. Dia berbau dan dia adalah satu perkara yang najis. Jadi itu kita panggil sebagai darah haid. Al-Khattabi berkata, yang dimaksud dengan adza adalah sesuatu yang tidak disukai, yang makruh namun tidak berlebihan. Maksudnya apa? Dia tidak disukai ataupun dibenci dari segi fiziknya sahaja. Bukannya dari segi kalau orang yang haid itu semua ataupun dirinya betul-betul dibenci ataupun dipukul, ataupun dianiaya, tidak. Maksudnya dari segi fizikalnya, bahawa ia dibenci kerana kotornya darah tersebut dan kerana ia bau yang busuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum illa adza,
sekali-kali tidak akan membahayakan kamu selain gangguan-gangguan celaan sahaja. Jadi yang menjadikan dia dibenci adalah kerana haidnya, tapi bukan orangnya dibenci. Tapi di situ kita nak kena tengok bahawa kadang-kala ada orang yang bila datang haid, itu perangai dia pun berubah. Betul? Dia punya hormon dia berubah dan sebagainya, itu lain kes. Tapi secara fiziknya dia itu tidak najis. Tidak najis dan kita boleh sentuh macam biasa, cuma tak boleh bersetubuh dan dia tidak boleh solat. Kerana solat ni bukan bergantung kepada bersih ataupun kotor secara zahir, malah dia ada secara batinnya ada maksud yang tersendiri. Maknanya haid adalah kotoran yang harus dijauhi tempatnya pada diri wanita, namun tidak mencakup bahagian badannya yang lain. Maksudnya dia nak kena berhati-hati pada tempat itu sahaja, bukan pada tangannya. Kalau haid, tangan dia najis tak? Tak najis. Melainkan kalau keluar darah daripada tangan dia, itu dipanggil apa? Keluar darah daripada tangan, itu haid ke tidak? Itu bukan haid dah, itu apa? Luka. Itu luka lah. Jadi itu kalau walaupun tangan dia berdarah ataupun badan dia berdarah, selain daripada tempat itu bukanlah darah yang najis yang perlu dijauhi sebagaimana kita menjauhkan diri daripada haid. Kerana itu nak kena standby. Apa-apa saja yang kita boleh buat dia untuk tidak menumpahkan darah haid itu di mana-mana tempat sahaja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fa'tazilun nisaa fil mahid. Oleh kerana itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dari hadis Anas bahawa kebiasaan kaum Yahudi, jika isteri mereka sedang haid, maka mereka menyuruhnya keluar dari rumah. Underline tu. Jadi orang-orang Yahudi, kebiasaan mereka apa? Kalau isteri dia orang haid, dia kena keluar daripada rumah, tak boleh duduk sekali. Maka Nabi SAW ditanya mengenai hal itu dan turunlah ayat di atas. Lalu Nabi SAW bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Jadi Nabi SAW datang untuk menerangkan dengan lebih jelas bahawa apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Kerana kalau Nabi tak jelaskan, jadi maksudnya apa yang orang Yahudi buat itu betul. Jadi bila Nabi SAW dah diturunkan ayat fa'tazilun nisaa fil mahid, maka turunlah ayat, maka Nabi SAW mengatakan, lakukanlah segala sesuatu kecuali senggama. Senggama tahu apa? Senggama itu persetubuhan. Persetubuhan. Jadi tak boleh melakukan persetubuhan, yang lainnya boleh. Kalau tidur bersama isteri boleh tak waktu dia haid? Boleh. Tapi tidur dia ada dua. Satu tidur yang biasa, satu tidur dengan bersetubuh. Jadi yang bersetubuh itu tak boleh, yang tidur biasa itu boleh. Kalau suami haid pula. Kalau isteri haid, dia boleh masak untuk kita tak? Boleh. Dan semua hukum-hukum yang lain boleh. Kecuali ada beberapa, antaranya kita akan bahaskan tentang solat, tentang puasa, tentang yang lain-lain lagi. Jadi kaum Yahudi mengingkari hal itu. Akhirnya datanglah Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bishr kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, apakah kita tidak melakukan senggama dengan isteri kita pada waktu haid? Maksudnya untuk menyelisih perbuatan orang-orang Yahudi. Namun Nabi SAW tidak mengizinkan hal itu. Ia diriwayatkan oleh At-Tabari dan As-Sudi bahawa yang pertama kali mohon demikian kepada Rasulullah adalah Sabit bin Ad-Dahdah. Jadi apa dia punya permintaan dia? Mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kita tidak melakukan senggama dengan isteri kita pada saat haid? Jadi biasanya macam contohnya orang-orang Yahudi itu dia tak bersama dengan isteri dia waktu haid. Jadi untuk Islam, untuk menyelisihi dengan orang-orang Yahudi, adakah kita nak kena, kalau diorang tak buat bersetubuh, kita kena bersetubuh. Jadi itu seandainya tak bertentangan dengan perintah Allah. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan, itu maksudnya kita tak boleh nak
kita tak boleh nak buat sesuka hati kita. Iaitu kalau kafir buat gitu, kita Islam kena bercanggah dengan itu. Memang kita kena bercanggah dengan apa yang Allah suruh. Tapi kalau seandainya apa yang Allah tak suruh, ataupun apa yang tak dilarang, maka itu tidak boleh kita menambah-nambah dalam urusan agama kita. Jadi itu secara ringkas tentang bagaimanakah dan apakah maksud haid. Jadi mungkin kita boleh faham bahawa haid yang pertama, dia keluar daripada tempat yang tertentu. Itu tempat apa? Tempat kemaluan wanita, ataupun kita panggil sebagai faraj. Yang kedua, pada waktu-waktu yang tertentu. Yang ketiga, dia adalah dia punya sifat dia adalah sifat apa? Yang merupakan darah yang kehitam-hitaman. Yang keempat, antara ciri-cirinya adalah dia berbau. Dia berbau. Dan yang kelima, ciri-cirinya adalah dia akan stop pada waktu yang tertentu. Jadi seandainya kalau seorang tu datang haid, maka dia datang haid biasanya, kalau dalam mazhab Syafi'i, dia ada menentukan bahawa paling kurang itu dalam 3 hari dan paling banyak tu 15 hari. Kalaulah dalam 25 hari dia keluar darah haid, itu macam mana kita nak bezakan sama ada dia haid ataupun dia istihadah? Kalau tanya bapak, confirm tak tahulah. Ibu malu pula nak cakap, jadi terpaksa saya kena cakap. Jadi dia punya cara dia untuk kita bezakan. Nanti kita akan masuk bab bagaimanakah permulaan haid. Jadi kat situ kita akan tahu bagaimana mula dan bagaimana akhirnya. Dan seandainya dia berterusan, daripada hari yang mana kita nak kira dia haid, yang last haid, dan hari yang ke mana kita nak kira dia start istihadah. Itu kita boleh bezakan dengan beberapa cara perbezaan. Nanti kita akan masuk detail. Lalu kita tengok tajuk yang pertama, bab. Sebelum ni kita panggil haid itu apa? Kitab. Betul tak? Kitab. Jadi sekarang kita masuk kepada detail. Contohnya 2.1. Itu adalah bagaimanakah permulaan haid. Jadi masuk kepada bab. Bab bagaimanakah permulaan haid. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Wa qala ba'dhum qala awwalu ma ursila al-haidhu ala bani Israel wa hadithun Nabi akthar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas kaum perempuan dari keturunan Adam. Jadi ini sejak daripada keturunan Nabi Adam alaihi salam, itu adanya haid. Sampailah sekarang dan sampailah kiamat. Kerana apa? Haid ini adalah satu fitrah bagi wanita. Jadi siapa yang tak datang haid, itu bukanlah wanita. Ada tak wanita tak datang haid? Ada. Ibu ada? Ada. Habis dipanggil apa tu? Astaghfirullahalazim. Yang menopause lain lah. Tapi kecil-kecil dia keluar haid juga. Betul? Maksudnya yang tak keluar haid langsung, daripada kecil sampailah meninggal, tak ada. Kerana itu Nabi SAW mengatakan, ini adalah benda yang telah ditetapkan untuk banat Adam, untuk anak-anak wanita bagi keturunan Adam. Kalau menopause lain, dia memang dah sampai masanya dah kering, yang tak boleh nak keluar lagi darah haid. Jadi itu bila kita katakan bahawa ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas kaum perempuan dari keturunan Adam. Sebahagian mereka berkata, sesungguhnya haid pertama kali dikirimkan kepada Bani Israel. Jadi ada yang bertanya bahawa haid kan benda yang first diturunkan adalah Bani Israel. Jadi dia nak mengatakan kerana sebelum-sebelum ni banyak sebenarnya cerita-cerita Israiliyat, ataupun cerita-cerita daripada Bani Israel yang mengatakan haid ini mereka yang Allah SWT berikan mereka haid itu dahulu. Tapi dijawab bahawa hadis Nabi SAW lebih banyak. Maksudnya hadis ini yang Nabi SAW sebutkan adalah lebih banyak buktinya dan lebih kuat hujahnya daripada perkataan mereka yang haid ni hanya datang kepada Bani Israel. Jadi itu tidak tepat. Yang lebih tepat adalah seperti mana yang telah Nabi SAW sabdakan tentang bahawa ini telah sejak ada pada anak keturunan Adam, sebelum Bani Israel lagi.
Jadi itu menunjukkan bahawa ini adalah fitrah bagi seorang wanita. Okay, jadi kita tengok keterangan hadis. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza syai'un. Okay, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah sesuatu. Di sini Imam Bukhari ingin memberi isyarat kepada hadis Aisyah yang akan disebutkan berikut. Hanya saja lafaznya hadza amrun, ini adalah perkara. Lalu Imam Bukhari menyebutkan pula hadis yang dengan lafaz hadza syai'un, ini adalah sesuatu, melalui jalur periwayatan secara bersambung sampai kepada Nabi SAW setelah 5 atau 6 bab kemudian. Okay, jadi dia punya masalah kat situ hadza syai'un dengan hadza amrun, ini perkara ataupun ini adalah sesuatu. Ia nak menunjukkan bahawa ini adalah sesuatu yang nak diterangkan. Hadis-hadis tentang haid. Kerana itu dia masukkan hadis ini dalam bab haid. Lalu ala Bani Israel, atas Bani Israel, yakni atas wanita Bani Israel. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan bahawa riwayat yang dinukil oleh Abdul Razak daripada Ibnu Mas'ud melalui jalan periwayatan yang sahih, di mana disebutkan kana ar-rijal wan nisa fi Bani Israel yusalluna jami'an fakanatil mar'atu tatasharrafu lirrijal fa'alqallahu alaihi al-haid wa mana'ahunna al-masajid. Dahulunya kaum laki-laki dan wanita Bani Israel salat bersama-sama, maka kaum wanita merasa lebih mulia daripada kaum lelaki. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka haid serta melarang mereka datang ke masjid. Hadis yang serupa juga dinukil oleh Abdul Razak daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak. Sebahagian berpendapat bahawa maknanya adalah hadis Rasulullah lebih luas cakupannya kerana berlaku umum bagi seluruh kaum wanita keturunan Adam, baik wanita Israel maupun wanita-wanita yang sebelumnya. Okey, jadi itu lebih maksudnya itu bukan hanya kepada Bani Israel. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Abdul Razak tentang Bani Israel. Tetapi yang lebih aula, yang lebih tepat adalah dia lebih umum, bukan hanya kepada Bani Israel. Adam, baik wanita-wanita Israel maupun wanita-wanita sebelum mereka. Atau maksudnya bahawa hadis-hadis Rasulullah lebih banyak pendukungnya dan lebih kuat kedudukannya. Lalu Ad-Dawudi berkata, tidak ada kontradiksi di antara hadis Nabi SAW yang berbunyi hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam, ini adalah suatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita dari keturunan Adam, dengan perkataan sebahagian mereka kana awwalu ma ursilal haid ala Bani Israel. Sesungguhnya haid pertama kali dikirimkan kepada Bani Israel, kerana wanita-wanita Bani Israel juga termasuk wanita-wanita keturunan Adam. Jadi kita boleh satukan dua-dua hadis ini. Kita katakan hadis ini tak bercanggah. Kenapa tak bercanggah? Kerana betul bahawa asalnya haid itu diturunkan kepada semua anak-anak Adam. Dan dikatakan orang Bani Israel juga wanita-wanitanya dapat haid pada waktu mereka. Benar, kerana mereka pun anak Adam. Bukan mereka ni anak monyet. Betul? Dia bukan daripada teori Darwin dan sebagainya, bahawa mereka pun anak Adam juga. Jadi dia punya makna dia benar. Makna dia benar. Seperti mana yang kita tahu bahawa kalau kita sebutkan tentang saudara, saudara itu ada maksudnya saudara kita, tidak ada maksudnya saudara umum. Betul tak? Jadi bila kita sebut saudara, itu adik-beradik pun saudara, mak ayah pun saudara. Betul? Saudara se-Islam. Tapi kalau kita sebut secara khusus, mereka bukan saudara. Yang masuk saudara itu adalah saudara yang luar, yang bukan daripada saudara darah daging kita. Jadi itu boleh dimaksudkan dengan dua-dua maksud, dan itu tidak bercanggah. Lalu saya Ibnu Hajar katakan, bisa saja antara keduanya dipadukan, meski sabda Nabi SAW tersebut tetap difahami bermakna umum, di mana yang dikirimkan kepada wanita-wanita Bani Israel adalah masanya yang cukup lama sebagai hukuman bagi mereka dan bukan awal mula haid itu sendiri. Kerana Imam At-Tabari dan selainnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan lainnya bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 71 tentang kisah Nabi Ibrahim, wa mura'atuhu qa'imatun fadhahikat,
dan isterinya berdiri di balik tirai lalu dia tersenyum atau mengalami haid. Jadi itu isteri siapa? Kisah tentang Nabi Ibrahim. Ibrahim ada berapa isteri? Dua. Siapa yang pertama? Sarah. Lagi satu? Hajar. Ini Sarah dengan Hajar. Jadi dia tersenyum. Dia bukan dia senyum tak tentu pasal. Ini mungkin pasal sebab dia haid, seperti mana yang telah disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kerana itu kita tengok kalau haid itu ataupun kalau tafsir itu diriwayatkan Ibnu Abbas, iaitu antara Syekhul Mufassirin, dia ataupun orang yang paling mahir dalam tafsir kerana riwayat Ibnu Abbas. Kerana doa Nabi SAW terhadap Ibnu Abbas tentang ilmu takwil. Sementara tidak diragukan lagi bahawa kisah ini lebih dahulu terjadi daripada Bani Israel. Ia telah diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Al-Munzir melalui jalur periwayatan yang sahih daripada Ibnu Abbas. Anna ibtida'a al-haid kana ala Hawa ba'da an uhbitat minal jannah. Sesungguhnya permulaan haid terjadi pada Hawa. Hawa ni siapa? Isteri Nabi Adam, bukan Hawa dingin. Pada Hawa setelah dikeluarkan dari syurga. Jika demikian, maka dimaksudkan dengan wanita-wanita keturunan Adam adalah wanita-wanita keturunan Hawa. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itu kalau kita ditanya siapa yang first dapat haid, jawapan dia apa? Antara riwayat yang mengatakan Hawa dan semua keturunan anak-anak Adam. Jadi kalau kita ditanya kan Bani Israel dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak, kata Bani Israel yang dapat dulu. Jadi macam mana kita nak jawab? Jawapan dia macam kita nak katakan tadi, bahawa itu tidak bercanggah dengan hadis Nabi. Kerana Bani Israel pun termasuk anak-anak Adam. Jadi kerana ada orang yang nak mempertikaikan hadis-hadis Nabi SAW, lalu bagusnya kita datang, kita belajar supaya kita dapat menjawab, supaya kita sendiri yakin dan kita sendiri tidak merasa satu benda yang syak terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Lalu kita masuk kepada masalah yang berkenaan dengan wanita, iaitu nifas. Lalu pasal haid. Haid ini adalah satu perkara yang besar. Lalu kita katakan bahawa para ulama banyak menulis kitab. Salah satunya kitab tentang kitabul haid. Kitab haid, satu kitab khas untuk haid. Jadi kita nak kena masuk kitab ni dalam keadaan perlahan-perlahan, dan kita tak boleh nak habiskan semua dalam satu masa. Kerana banyak hukum-hukum di bawah tu, dan perbahasannya sangat sungguh luas. Dia makin luas perbahasan tu, makin luas pemandangan kita ataupun persepsi kita tentang sesuatu hukum. Jadi di situ adanya tadarruj ataupun adanya bertahap-tahap dalam kita menuntut ilmu, supaya kita lebih memahami dan kita tidak terasa terburu-buru. Kita tengok masalah yang berkenaan dengan wanita nifas, iaitu wanita nifas ataupun dipanggil sebagai haid. Nifas ni biasa kita sebut waktu bila? Waktu lepas bersalin, ataupun kita sebut darah wiladah. Betul tak? Nifas ataupun wiladah. Yang kita akan tengok di sini, apakah yang dimaksudkan dengan nifas? Itu adalah yang dimaksudkan dengan haid. An Aisyah taqulu kharajna la nura illa al-hajja falamma kunna bisarifa hittu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki qala ma laki anufisti qultu na'am qala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam faqdi ma yaqdil haju ghaira alla yatufi bil baiti qalat wa dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqari. Itulah diriwayatkan daripada Aisyah. Ni Aisyah yang mana? Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, kami berangkat tanpa ada maksud selain melakukan haji. Jadi Nabi SAW hidup dengan Aisyah
Lama ke tidak? Lama tak? Lama. 10 tahun. Dia boleh jadi 10 tahun. Okay, dan ketika Nabi SAW di Madinah itu 10 tahun, betul tak? Tapi di Mekah Nabi SAW start bersama dengan Aisyah pada umur 9 tahun. Jadi 9 campur 10 jadi 19. Jadi waktu Nabi SAW wafat, umur Aisyah 19. Kecil lagi tak? Kecil lagi. Kita pada zaman sekarang 19 baru nak belajar, nak main masak-masak. Tapi bila waktu umur Aisyah radhiyallahu anha tu dah umur yang 19, terlalu banyak hadis-hadis yang dia hafal daripada Nabi SAW. Iaitu menunjukkan apa? Menunjukkan agungnya orang-orang yang di sekeliling Nabi SAW. Kerana apa? Antara sebabnya kerana tak ada handphone, tak ada iPad, yang kita direka dengan dilalaikan dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi sepatutnya waktu kita zaman kecil-kecil lagi, kita dah boleh hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi SAW. Kerana terlampau banyak game, kerana terlampau banyak benda-benda yang melalaikan, maka itu tak dapat kita lakukan. Tapi sebenarnya terbukti boleh. Daripada kecil lagi kita dah hafal. Seandainya kita inginkan. Seandainya tidak, maka ia pun tak boleh jadi juga. Jadi daripada Aisyah, ia berkata, kami berangkat tanpa ada maksud selain melakukan haji. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sedemikian? Kerana safar Nabi itu banyak. Nabi SAW selalu dia bersafar, ataupun selalu travel. Tetapi dia khususkan yang ini. Kerana apa? Kerana haji Nabi hanya sekali. Jadi dia mengatakan dalam banyak-banyak safar, itu safar ini kita tak niatkan safar kecuali kerana kita nak buat haji. Jadi itu menunjukkan bahawa itu adalah dalam perjalanan haji. Ketika kami telah berada di suatu tempat yang bernama Sarif, aku mengalami haid. Maka Rasulullah SAW masuk menemuiku sedangkan aku dalam keadaan menangis. Kenapa Aisyah menangis? Kerana dia haid waktu dia haji. Kerana apa? Kerana haji itu adalah satu perkara yang diharuskan bersuci. Barulah kita boleh melakukan ataupun melaksanakan haji kita dengan sempurna. Selagi tak suci, selagi itu tak boleh buat. Tak boleh buat tu semua ke satu je? Haji punya ritual banyak tak? Banyak. Antaranya rukun haji apa? Tawaf. Lagi? Sa'i. Lagi? Melontar jamrah. Lagi? Yang paling penting wukuf. Wukuf di Arafah. Lagi? Tahallul. Itu antaranya lah. Yang antaranya apabila kita masuk dalam lepas habis, itu antara salah satu benda yang kita kena buat adalah tahallul. Dan begitu juga dengan ihram. Kan buat haji tak ada ihram. Jadi dia punya masalah dekat haji ni, dia banyak dia punya benda-benda yang kita nak kena lakukan. Tapi semua perkara itu kita boleh buat kecuali apa? Tawaf. Kalau seorang wanita dalam keadaan haid, dia pergi haji, yang lain contohnya sa'i, dia boleh buat tak? Kalau dia pergi wukuf ke Arafah, boleh buat tak? Boleh. Dia kalau pergi Mina, kalau pergi lain, melontar pun boleh. Jangan dia ceret darah je. Kalau dia dalam haid, dia nak nampak dia punya batu dia lain sikit. Jadi itu semua boleh kecuali tawaf. Jadi dia punya masalah kat situ tawaf. Selagi mana tak tawaf, selagi itu tak habis dia punya haji. Pasal itu tawaf haji, dia khas. Jadi di situ Aisyah pun menangis. Kerana apa? Kerana dia sedih lah dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tu dia boleh buat kecuali tawaf. Itu menunjukkan bahawa dalam masa haid itu kita boleh berdoa. Bukan maksudnya dalam masa haid kita tak boleh berdoa. Itu boleh, kita boleh berdoa. Dalam waktu haid, itu boleh tak baca Quran?
Dengan mushaf tak boleh. Kalau kita ingat dalam ingatan kita, boleh. Boleh Boleh. Itu antaranya, kerana amalan-amalan haji yang tak boleh hanya tawaf. Yang lain itu bermunajat. Okay, kalau kita minta Allah Subhanahu Wa Taala lagi-lagi kat padang Arafah dan sebagainya, kita takkan nak rasa rugi kalau kita tak minta dengan sebenar-benarnya. Jadi kat situ ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Itu pasal kena belajar tentang bab haid. Okay, supaya kita tak pukul semua sama rata, semua benda kita tak boleh buat dalam waktu haid. Lalu Aisyah pun menangis. Bila Nabi SAW masuk, lalu Aisyah menangis. Lalu beliau bertanya, ada apa denganmu? Adakah engkau haid? Tapi kalau kita tengok dalam bahasa Arab dia, Nabi SAW mengatakan apa? Qala ma laki anufisti. Nabi SAW berkata, kenapa dengan kau? Ma laki. Bukan maksudnya siapa laki kau? Betul? Kalau ma laki, la tu kepunyaan. Kenapa? Kau ada apa ni? Faham laki, ki tu untuk perempuan. Tapi kalau kalau kita sebut, kalau orang tu laki menangis, malaka, kenapa dengan kau? Apa yang buat sebab kau nangis? Tapi kalau disebut malaki, itu kenapa dengan kau wanita? Wanita. Lalu anufisti, adakah engkau dalam keadaan nifas? Nampak tak? Tapi dalam masalah nifas kat sini bukanlah dimaksud nifas yang beranak. Kerana Aisyah beranak tak? Aisyah diberanakkan. Betul? Maksudnya diberanakkan tu apa? Dilahirkan, tapi Aisyah tak melahirkan. Maksudnya dengan zuriat Nabi SAW itu tidak ada. Ada riwayat yang mengatakan Aisyah tu mengandung tetapi gugur. Tapi walhasil pada akhirnya tak ada zuriat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ini bukan satu tumahan untuk Aisyah. Itu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Dan kerana itu kita bukan nak katakan Aisyah subur atau tidak, itu bukan masalah kita. Kerana lepas kematian Nabi, Aisyah boleh kahwin lagi tak? Tak boleh. Itu diharamkan kahwin bagi semua isteri-isteri Nabi setelah kematian Nabi SAW. Lalu Aisyah pun nangis. Lalu Nabi tanya, ada apa denganmu? Apakah engkau haid? Aku menjawab, benar. Beliau bersabda, sesungguhnya ini adalah urusan yang telah dituliskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap wanita-wanita keturunan Adam. Bukan hanya untuk Aisyah saja, tapi untuk semua anak-anak Adam. Jadi apabila keluarnya haid seorang wanita itu, dia nak kena cakap dia haid lah. Dia jangan cakap alah simpul-simpul malu je. Tak ada apa. Kalau haid, kena cakap haid lah. Supaya tak tertimbul fitnah. Jadi bila tak solat, tak solat pasal apa? Diam je. Tak ada apa-apa alasan. Jadi kena kalau haid. Tapi kalau jangan tak haid, cakap haid. Itu kita bang dia haid. Itu tak boleh. Seandainya dia nak berbohong atas nama haid. Jadi di situ Aisyah mengatakan apa? Beliau haid. Lalu Nabi SAW tenangkan hati dia. Masa sedih lah, nak buat haji ni bukan senang, betul tak? Nak buat haji bukan senang. Ia memerlukan masa yang panjang, ia memerlukan amalan-amalan yang berterusan. At last haid. Jadi kat situ dia sedih. Jadi kalau begitu juga kalau kita kalau kat Singapura sekarang, kalau kita buat haji, datangnya haid di Mekah, apa kita nak kena buat? Buat apa yang perlu dilakukan kecuali tawaf. Jadi selagi tak tawaf, selagi itu tak boleh balik. Tapi kalau flight, macam mana flight? Dia masalah haji, dia tak boleh tukar flight. Pasal ni semua under sistem Hajj punya, dia punya apa ni, Ministry of Hajj. Lepas tu dia kalau kita nak tukar, semua orang nak tukar. Yang datang haji tu bukannya kita satu Singapura je, betul tak? Satu dunia. Yang pada satu masa haji tu mencapai sampai 7 juta orang. Kalau satu, kalau dalam 7 juta, ada 1 juta yang haid. Betul tak? Boleh jadi tak? Boleh jadi. 1 juta yang haid, semua nak tukar flight. At last tak habis lah. Jadi bagaimana seandainya kita dah terdesak waktunya? Kerana itu kalau kita biasanya, kalau ada package yang dia datang awal, betul tak?
dia datang awal, lepas tu dia balik betul-betul lepas haji 1-2 hari tu terus dia balik. Ada pula package yang datang lambat-lambat, nak dekat wukuf baru dia pergi. Tapi dia balik pun lambat. Kalau dia balik lambat itu tak ada masalah. Tetapi kalau dia balik awal tu masalah. Jadi dia nak balik ke nak tinggal? Balik. Baliklah. Bayar dam balik. Bayar dam balik. Kalau gitu kita balik awal-awal lagi. Bayar dam semua, balik dulu. Yang kamisan nak balik besok dia nak balik kan. Flight itu ada kemaslahatan. So tak payah tawaf lah. Even another mana? Pas pattern kat orang lain. Bukan. Itu lakukan insya-Allah tahun depan kalau ada. Tahun depan. Haji ni dia tak boleh main tahun depan ni, dia kota. Tapi keadaan dah tak mengizinkan macam itu dibayar dam. Tapi kita kalau ada masa kita akan lakukan. Maaf ya Allah dulu mentang sekali. Okey, dia cukup tak dengan bayar dam? Kalau ikut kan tak cukup. Tak cukup. Okey, dia jawapan dia tak cukup. Okey, jadi begini. Apabila ditanyakan masalah ni kepada Lajnah Fatwa Daimah, adakah seorang wanita yang haid itu bila dia nak balik dalam keadaan terdesak dan dia belum lagi melakukan tawaf haji, tawaf ifadah kita panggil, maka apa yang harus dilakukan? Jadi para ulama mengatakan seandainya itu tak boleh nak dielakkan, maka dia kena ikat kuat-kuat. Faham ikat kuat-kuat tak? Maksudnya standbykan kapas satu guni. Contohnya lah. Ini maksudnya apa? Dia kena buat tawaf juga. Dia kena buat tawaf juga, tapi pastikan darahnya tak mengalir. Tak menitik. Itu pasal nak kena. Ini benda yang tak boleh nak dielakkan. Ini antara benda yang kita katakan dalam masalah haji. Tapi kalau macam Aisyah, Aisyah dia kalau dalam condition dia tak terburu-buru nak balik, itu boleh, dia tunggu sekejap pun tak jadi masalah. Tapi kalau kita dalam masalah sekarang, zaman sekarang yang susah untuk kita arrange dan sebagainya, itu kalau diperlukan untuk kita balik, tetap kena balik. Kecuali yang tadi, yang orang balik lambat. Seandainya dia belum habis lagi, lalu dia kena tunggu dekat Mekah, dah tunggu habis haid. Haid pun tak lama. Betul tak? Haid paling banyak berapa hari? Paling banyak lah, maksimum 40 hari. 15 hari lah. 40 hari dah sebulan lebih dah ni. Jadi itu kalau maksimum. Kalau habis seandainya tapi kalau dia lambat pun tak habis juga haid dia, tetap dia kena buat juga, kerana ada darurat, masalah darurat yang tak boleh dielakkan. Jadi Aisyah pun begitu. Ini adalah urusan yang telah dituliskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap wanita-wanita keturunan Adam. Dikerjakanlah apa yang biasa dikerjakan oleh orang yang menunaikan haji. Dia ada perintah kat situ. Hanya sahaja engkau tak boleh tawaf di Baitullah Kaabah. Aisyah berkata, Rasulullah SAW berkorban 1 ekor sapi untuk istrinya. Jadi kita tengok keterangan hadis. Masalah yang berhubungan dengan wanita nifas, maksudnya adalah masalah yang berhubungan dengan wanita haid. Penggunaan kata nifas pada judul ini dimaksudkan untuk memberi keterangan bahawa lafaz nifas dalam bahasa Arab juga dipergunakan sebagai ungkapan bagi wanita haid. Jadi orang Arab boleh guna wanita nifas itu sebagai haid. Tapi ada khusus, kalau kita sebutkan nifas, ada yang bermaksud betul-betul nifas. Ikut apalah yang dia nak katakan. Kerana bahasa Arab tu dia boleh masuk sekali satu perkataan 2-3 makna. Lalu hal ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis dia, hidtu, aku pun haid. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, anufisti. Betul tak? Jadi kat situ Aisyah mengatakan aku haid, tapi Rasulullah tanya adakah kau nifas? Ni Nabi faham ke tak faham? Nabi faham. Cuma penggunaan bahasa dia tu boleh kita gunakan untuk nifas pun kita boleh bermaksudkan haid. Jadi di situ penggunaan secara bahasa. Apakah kau mengalami nifas? Lafaz anufisti dapat pula dibaca dengan anafisti. Lalu ada pendapat mengatakan apabila dibaca anufisti dengan kata dhammah berarti darah yang keluar
setelah melahirkan. Jadi sedangkan bila dibaca anafisti, maksudnya dengan harakat fathah anafisti, berarti darah yang keluar ketika haid. Sebab keluarnya darah itu sendiri disebut nafs, yang berarti mengalir. Pembahasan selanjutnya mengenai hal ini akan diterangkan setelah 2 bab kemudian. Lalu la nura, tanpa ada maksud, artinya kami tidak menduga atau tujuan lain selain menunaikan ibadah haji. Jadi itu, kerana itu kalau kita nak pergi haji, itu tak boleh kita ada niat lain. Tak boleh ada niat lain. Boleh tak kita niat kita nak pergi haji ni nak shopping? Boleh? Pergi haji niat nak shopping, boleh tak? Kalau kita tengok orang balik haji, dia shopping tak? Shopping. Jadi boleh tak? Apa dia? Tak boleh. So dia shopping haram lah. Tak dapat haji, dapat shopping. Innamal a'malu binniyat. Okey, dia begini, dia kalau kita safar, lagi-lagi haji, haji ni ibadah. Betul tak? Ibadah. Dia bukan kita holiday, bukan kita dalam suka-suka nak visit, tidak. Tapi ini adalah ibadah. So kalau kita sebut ibadah, ibadah yang pertama untuk diterima tu kena ada syarat dia apa? Kena ada syaratnya ikhlas. Kena buat haji itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana shopping, ataupun bukan kerana dia nak digelar Pak Haji, betul? Atau Mak Haji, ataupun Dik Haji, adik Haji. Ini kerana apa? Dia kecil lagi. Jadi itu satu niat yang salah. Dan seandainya dia niatkan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala takkan terima hajinya. Kalau dia nak dapatkan tu je, dia bukan nak dapatkan sangat haji dia. Cuma dapat kota dia pergi, buat cincai-cincai, settle lah. Jadi itu masalah niat yang salah. Tapi kalau dia pergi haji, niat dia yang ikhlas, iaitu dia nak buat haji, tapi dalam masa yang sama dia shopping, itu tak jadi salah lah. Kerana Allah menghalalkan jual beli, betul tak? Cuma niat tu kena betulkan, bahawa kita yang tujuan utama tu nak buat haji dan bukan untuk kita membeli belah. Pasal apa suka? Pasal kurma kat sana murah, ataupun baju abaya kat sana cantik-cantik murah kat sana. Bukan kita nak pergi haji sangat pun. Itu masalah yang salah, ataupun niat yang salah. Jadi pun ada pun Sarif adalah tempat yang berada di sekitar 10 mil daripada Mekah. Itu ada salah satu tempat di Mekah. Jadi ghaira alla tatufi bil bait, hanya saja engkau tawaf di Baitullah. Pada riwayat berikut diberi tambahan hatta tatuhuri, hingga engkau bersuci. Jadi tak boleh tawaf sehingga engkau bersuci. Bukan maksudnya tak boleh tawaf secara mutlak, ataupun kalau datang haid terus hajinya batal, kena balik sambung tahun depan. Itu bukan bermaksud sedemikian. Maksudnya hatta tatuhuri, sampailah engkau bersuci baru kau boleh tawaf. Dan baru lepas tu baru lengkaplah hajinya. Jadi selagi tak tawaf, selagi itu pantang larang haji itu masih kena atasnya. Jadi kalau kita contohnya dah melontar, kita dah buat benda-benda lain, cuma tak tawaf je, pantang larang yang tinggal apa? Ni nak kena buka buku haji balik, dah lupa dah ni. Pantang larang yang last sekali, kalau seandainya kita tak tawaf, apa yang kita tak boleh buat? Ihram boleh buka. Pantang larang waktu haji ke ataupun haji kan panjang. Yang tawaf ni tawaf ifadah, betul tak? Tawaf ifadah boleh kita lambatkan tawaf ifadah tu. Jadi kalau yang lain semua kita dah buat, kita dah boleh lepaskan ihram, dah boleh buatkan macam orang yang tak ihram, kecuali apa? Kecuali bersetubuh. Itu ada tahlul kecil, ada tahlul besar, betul tak? Jadi ada tahlul yang besar itu dia lepas daripada semua, itu dia boleh buat. Tapi kalau tahlul kecil dia boleh buat semua kecuali bersetubuh. Jadi dalam haid lagilah tak boleh bersetubuh. Jadi itu masuk dalam bab haji.
Jadi pengecualian ini berlaku khusus dalam pelaksanaan haji, bukan untuk keseluruhan keadaan wanita. Pembahasan mengenai hadis ini secara lengkap akan disebutkan pada kitab haji insya-Allah. Okay, jadi bab yang kedua, wanita haid mencuci kepala suaminya serta menyisir rambutnya. Dalam maksud dia katakan hatta tahawul yang sehingga kau suci, adakah perlu dia mandi dulu ataupun sebelum dia mandi dulu? Maka yang ada nak cepat, kita nak mandi dulu tapi dia katakan suci, dah bersih dah. Tak, dia kalau wanita tu bersuci, contoh nanti kita akan bahaskan bab yang akan datang, adakah suami boleh bersama dengan isteri bila dia dah bersuci tapi sebelum mandi? Dia akan masuk bab tu lah. Maksudnya contohnya seorang isteri dia haid. Lepas tu satu masa dah berhenti tapi dia belum mandi. Boleh tak dia bersetubuh dengan isterinya? Jadi itu akan kita bahas dalam bab-bab yang akan datang. Jadi bab ni panjang. Okay, insya-Allah kita masuk perlahan-lahan. Okey, jadi bab kedua, wanita haid mencuci kepala suaminya serta menyisir rambutnya. Ni apa kena-mengena ni? Haid cuci kepala suami. Bukan cuci kepala sendiri. Cuci kepala suami. Ini bab kita akan masuk pada minggu akan datang insya-Allah. Boleh? Okay, kerana banyak bab ataupun banyak hukum-hukum yang akan kita bahaskan di sini. Okey. Jadi seterusnya kita akan sambung buku kita, Fiqh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita ni? Ada yang belum dapat buku ke? Nak buku? Nak. Tapi tak ada sekarang lah. InsyaAllah saya akan bawa minggu depan. Ada berapa yang nak? Angkat tangan. Satu je. Dua. Lain semua ada Tiga. Okey. InsyaAllah kita sambung di mana ni? Bab 19. 16. Bab 16 tentang serban. Okay, kita tengok bab ke-16 tentang serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat berapa? 92. Kita dah masukkan hadisnya? Belum masuk hadis. Okay, kita tengok bab ke-16 tentang serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabir qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari pembebasan kota Mekah. Kota Mekah dengan memakai serban berwarna hitam. Ini dengan memakai serban berwarna hitam. Jadi hadis ini mengatakan bahawa apabila Nabi SAW masuk pada pembebasan kota Mekah, dia ada memakai serban warna hitam. Tapi kalau kita tengok pada bab topi besi yang sebelum ni, bila Nabi SAW masuk untuk pembebasan kota Mekah, dia pakai topi besi. Betul? Jadi ini antara dua riwayat yang tidak bertentangan sebenarnya. Yang penting Nabi SAW ada para sahabat, ada para ulama yang menjamakkan ataupun mensatukan riwayatnya pada topi besinya ada serban. Dan apakah itu serban? Serban itu adalah satu pakaian orang Arab. Ini satu pakaian orang Arab yang digunakan untuk menutup kepala, untuk tutup kepala, dan itu adalah berupa kain yang diikat, yang dililit. Itu nama dia serban. Imamah itu adalah yang dililit. Yang pernah tengok orang pakai serban? Ya, ada kan? Jadi itu adalah pakaian tradisional orang Arab yang dipakai untuk dililit pada kepalanya. Kerana itu kita tengok bukan hanya Nabi SAW pakai serban, malah orang-orang kufar pun pakai
pakai serban. Yang berbangsa Arab. Jadi itu kita panggil sebagai apa? Pakaian tradisional dia lah. Kalau pakaian kita tradisional untuk kepala apa? Songkok, ya, ataupun tanjak. Orang Jawa. Orang Jawa. Apa nama dia tu? Tayap. Ketayap. Bukan tapai jadi itu antara adat sebuah kaum. Jadi itu lebih kepada adat. Jadi imamah itu sekali lagi kita sebutkan bahawa apa yang dipakai di kepala kerana dia menutupinya secara total kepalanya. Dan kita tengok bahawa bila Nabi SAW bila memakai serban, itu ada yang Nabi SAW pakai dengan penutup kepala. Ada macam kita pakai sekarang ni, kita pakai songkok haji ke, songkok tak haji ke, itu kita pakai songkok haji. Tapi Nabi SAW ada kala Nabi SAW memakai penutup kepala, baru pakai serban. Dan banyak kali Nabi SAW pakai serban tanpa penutup kepala. Faham? Maksudnya dia tak ada kopiah ni, dia terus lilit serbannya. Lilit serbannya. Jadi macam-macam cara boleh pakai. Seperti mana kita tengok orang Arab. Kalau kita tengok orang Arab daripada Qatar, ataupun daripada Emirat, dia tak pakai serban macam kita pakai serban ada ekor. Dia pakai serban, dia tak pakai kopiah pun. Dia lilit, dia akan panjangkan ke belakang. Jadi itu kita akan bahaskan tentang sifat serban Nabi SAW. Kita akan ada hadis tentang orang yang pakai serban solat, solat memakai serban, dia akan mendapat 40 kali ganda lebih pahala daripada orang yang solat tak pakai serban. Jadi lepas ni solat pakai serban tak? Tengok hadisnya sahih ke tidak. Pandai ni dah intelek dah ni. Dia bagus. Kita tak boleh ambil terus. Nanti saya akan bahaskan apakah darjat hadis tersebut. Kerana kalau kita tengok ada orang-orang yang menekankan mesti nak kena pakai serban, wajib nak kena pakai serban kerana solatnya itu akan berlipat kali ganda dengan orang yang tak pakai serban. Itu hadisnya kita nak kena review balik. Kerana niat yang baik itu bagus. Niat yang baik itu kita nak macam mana Nabi SAW pakai. Tetapi cara yang tak betul itu tak bagus. Iaitu kita mendusta atas nama Nabi SAW. Jadi itu satu benda yang membuat kita satu pendustaan atas baginda alaihi salatu wassalam. Kadang-kadang pun Nabi SAW tak pakai serban. Jadi dia ada banyak condition yang Nabi SAW ada pakai serban, ada yang tak pakai serban. Yang penting kat hadis ini nak menyebutkan bahawa pada hari pembebasan kota Mekah dengan memakai serban berwarna hitam. Jadi kalau kita ditanya, apakah warna serban Nabi SAW? Kita sebut serban Nabi antaranya berwarna hitam. Itu salah satu jawapan. Jadi kita boleh sifatkan bagaimanakah sifat Rasulullah SAW. Hadis seterusnya kita tengok bahawa an Amru bin Harith anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasu wa alaihi imamatun sauda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan banyak orang dengan memakai serban berwarna hitam. Jadi dah dua tempat yang kita nampak bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai serban color hitam. Dan serban Nabi ni ada ekor tak ada ekor? Kita kalau tengok orang pakai serban ada ekor tak? Ada ekor. Ada berapa ekor? Satu ekor. Ada yang dua ekor tak? Tak pernah nampak Ada orang yang pakai dua ekor. Maksudnya dia pasal kalau serban dia akan panjang tolak kain dia. Yang itu yang mula-mula tu dia akan jadikan ekor. Maksudnya anda habis tu ada belen lagi. Jadikan ekor, jadi style. Yang ada dia selitkan lah. Yang nak selitkan dia selitkan, yang tak selitkan dia buat dua ekor. Nanti datang satu lagi ekor tiga. Nanti makin banyak ekor, makin banyak rank dia. Jadi kita tengok bahawa Nabi SAW, nanti kita akan masuk hadis seterusnya tentang adanya ekor pada serban Nabi SAW. Tak sedap lah nama dia ekor Nama apa yang sedap kita bagi ni?
Apalah pun dia punya bahasa dia, yang penting ada lebihan, okay, ataupun ada yang ada kat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi dua tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Okay, jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, khutbah ni ada dua. Satu khutbah dari segi khutbah Jumaat, lagi satu khutbah, lagi satu adalah dia memberi peringatan kepada para sahabat. Okay, itu dia punya konsep khutbah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kalau naik mimbar, Nabi sallallahu ada mimbar tak? Ada. Sebelum mimbar dia sandar kat mana? Sandar kat pokok. Lalu pokok menangis, betul tak kisah dia? Lalu lepas ada mimbar, Nabi sallallahu naik mimbar. Mimbar dia ada berapa anak tangga? Ada 3 anak tangga. Kena tengok. Ni ada berapa? Ada 4. Dia tambah 1. Okay, sekarang kalau kita buat mimbar lebih daripada 3 anak tangga, apa hukumnya? Boleh tak? Boleh. Pasal apa boleh? Bendanya haruslah. Dia tak ada apa-apa hukum. Okay, kerana itu kalau kita tengok sekarang kat Masjid Nabawi sendiri, tangga dia banyak tak? Banyak. Banyak tangga dia, sampai dia macam tangga Masjid Sultan punya mimbar. Masjid Sultan punya tangga mimbar tinggi kan? Lalu kat situ macam Masjid An-Nabawi punya mimbar itu banyak tangga. Jadi masalah anak tangga ni tak ada masalah lah. Yang penting bila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menghadap semua sahabat-sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan ataupun akan memberikan khutbahnya. Pakai tongkat tak? Waktu di mana? Di atas lah. Selepas naik tu. Pegang tongkat. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia berkhutbah dia pegang tongkat lah. Waktu dia khutbah dia pegang tongkat. Sepanjang waktu? Tidak. Okey, dia jadi tongkat ni dia ada kalanya. Dan Nabi SAW pernah pakai pedang. Dia bertongkatkan pedang. Ada berani sekarang? Nanti Jumaat ni kita naik bawa pedang satu, samurai punya. Itu masih bas kat luar dah tunggu tu, bas merah. Okey, jadi itu tak boleh lah. Kalau kita tengok pada zaman sekarang. Jadi konsep dia ada sama ada memegang pedang atau memegang tongkat, iaitu apabila perlu. Apabila perlu. Sebenarnya orang tu tak perlu, pun tak perlu juga. Dan itu tak menjadi satu kewajipan. Cuma kita kalau tak pegang tongkat macam tak sah gitu. Ya dah? Tapi sebenarnya nak pegang tongkat ke tak nak pegang tongkat ke, itu tak jadi masalah lah. Seandainya dia tak nak pegang tongkat, tetap khutbah dia bukan ikut tongkat. Betul tak? Dia punya sah khutbah dia, rukun khutbah dia bukan ikut tongkat, tapi itu tak jadi satu isu. Yang penting bila Nabi SAW khutbah, itu adanya Nabi SAW memakai serban berwarna hitam. Walaupun Nabi SAW katakan apa? Ya alaikum bil bayad. Betul? Hendaklah kamu memakai putih. Betul? Sungguhnya putih itu akan mengingatkan kepada kematian dan lebih bersih. Jadi sekarang Nabi pakai hitam. Macam mana? Mesti ada sebab. Kalau hitam ingat kepada apa? Memperingati sesuatu. Jadi dia masalah putih itu Nabi paling suka. Tapi tak bermaksud yang lain tu Nabi tak pernah pakai. Maksudnya dalam color Nabi SAW paling suka putih, tapi tak bermaksud yang lain tu haram untuk dipakai, ataupun Nabi tak pernah pakai. Nanti kita akan tengok adanya berwarna kuning, dan seterusnya lah. Ada bermacam-macam atau bermacam-macam warna yang Nabi SAW memakainya. Jadi kita kalau bagus pakai putih, walau boleh pakai putih, tapi kalau tak pakai putih itu tak menjadi satu masalah ataupun tak menjadi satu kesalahan. Salah je tak pakai putih hari ni. Okey. Jadi itu yang kedua pun tentang hadis Nabi SAW memakai serban, dan di serbannya itu serban berwarna hitam. Okey, jadi kita tengok footnote kat situ 152. Ada dekat itu berkhutbah di atas mimbar. Abu Daud dalam kitab Al-Libas mengatakan lafaznya adalah sebagai berikut. Aku melihat Nabi SAW di atas mimbar, beliau memakai serban berwarna hitam. Yang kedua ujungnya tergerai di antara kedua belikatnya. Itu maksudnya ekor. Adanya ekor kat situ. Jadi serban Nabi SAW ada ekor yang tergerai.
Yang maksudnya yang jatuh kepada tulang belikat. Tulang belikat Nabi ada apa dulu? Ada cop. Ni cop apa? Budak busuk cap Rasulullah. Cap stempel kenabian. Betul tak? Stempel tanda-tanda kenabian pada tulang belikat Nabi SAW. Ingat lagi tak macam mana sifat cap dia? Macam mana cap dia? Dia besar macam mana? Besar batu belah, batu tangkup ke? Apa benda tu? Dia cap kenabian lah. Sifat kan? Kalau orang tanya sifat kan? Apakah cap kenabian? Dia sebesar telur burung puyuh. Ingat? Ni revise sikit lah. Belakang Nabi kita tengok adanya daging. Bukan maksudnya dia ambil telur burung puyuh tampal kat situ. Maksudnya apa? Daging macam kutil. Kutil dekat leher ke kat mana ke? Dia daging dia sebesar telur burung puyuh yang ada dekat belakang Nabi SAW. Dan dia warna apa daging tu? Daging, kalau kita tengok daging warna apa? Merah. Dan dia punya daging yang kat belakang Nabi SAW tu, kerana Nabi SAW ni putih, dia putih kemerah-merahan. Jadi dia punya ikut warna kulit lah. Dia punya stempel kenabian tu berbentuk kemerah-merahan. Dan antara sifatnya lagi apa? Dia menonjol. Maksudnya bila dia pakai ada benda yang menonjol lah. Benda menonjol kat belakang tu. Dan antara sifatnya dia berbulu. Berbulu. Maksudnya bulu badan Nabi. Itu pun cover dia punya stempel kenabian. Dan kalau kita pusing kat belakang Nabi, nampak tak? Nampak. Maksudnya kalau kita Nabi SAW duduk, kita datang kat belakang dia, nampak tak stempel kenabian tu? Nampak. Kerana itu tadi dia menonjol. Dia ada satu benda yang khas yang menunjukkan dia adalah seorang Nabi. Iaitu membuktikan seperti mana yang kita dah sebutkan tentang kisah Salman Al-Farisi. Betul tak? Tentang bagaimana dia cam Nabi bahawa itulah Nabi kerana stempel kenabiannya. Okey, jadi itu pun dia punya serban dia akan jatuh sampai ke sana. Okay, jadi kita tengok hadis seterusnya. An Ibn Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Qala Nafi' wa kana Ibn Umar yaf'alu dhalik. Qala Ubaid wa ra'aitul Qasim bin Muhammad wa Saliman yaf'alani dhalika. Daripada Ibn Umar, ia berkata, Ibn Umar dia berkata, jika Nabi SAW memakai serban, beliau julurkan ujungnya di antara kedua belikatnya. Nampak? Jadi ini lagi satu bukti bahawa adanya Nabi SAW punya serban tu ada yang berlebihan tu, yang kita katakan ekor tadi. Ini Nafi' mengatakan Ibn Umar melakukan hal itu. Ubaidillah mengatakan aku melihat Qasim bin Muhammad dan Salim juga melakukan hal itu. Okey, jadi di situ adanya beberapa orang yang mengikut style Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai serban. Jadi di situ boleh tak kita pakai serban? Boleh. Boleh. Jadi pakai serban dapat pahala tak? Mengikut hadis ni dapat pahala. Pakai songkok dapat pahala? Tak dapat. Dapat pahala juga. Mencegah daripada rambut jatuh. Tak, maksudnya songkok tu sendiri dapat pahala kalau kita pakai. Yang macam serban, kita katakan serban ni pakaian adat apa? Adat orang Arab. Dan adat ni dia akan berubah-ubah. Betul tak? Kita tengok pada zaman dulu serban dan sebagainya sampai sekarang dia jadi macam selendang je. Kalau orang-orang Arab pakai dan sebagainya. Jadi dia kalau pakai serban, dia adalah pakaian orang Arab. Kita akan dapat pahala seandainya kita nak ikut Nabi. Pasal adanya pahala cinta kan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi zat itu, serban itu sendiri itu tidak ada pahalanya. Beza kan Beza kan. Kalau kita pakai serban itu kerana kita sayang kat Nabi, kita nak ikut style Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita akan dapat pahala cintakan Rasul. Tapi bukannya semua orang. Jadi orang kalau tak ada niat, dia nak pakai pasal Nabi, pakai style lah. Style lah kau pakai serban, aku nak pakai macam kau. Jadi kalau orang Arab, kalau orang-orang kafir pakai serban, dapat pahala tak? Tak dapat. Itu pasal secara zatnya sendiri serban tu tak dapat pahala. Tapi kalau kita pakai serban kerana kita nak ikutkan macam mana Nabi SAW pakai, itu menunjukkan kita cinta kat Nabi dan akan adanya pahala cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana para sahabat buat. Jadi kat situ adanya menetapkan pahala kepada apa yang Nabi SAW lakukan dengan berniatkan cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sama dengan cara kita tidurnya Rasulullah, kalau kita ikut, duduknya Rasulullah kita ikut, betul, waktunya makannya kita ikut, adakah disebabkan zatnya ataupun cintanya? Sebab cintanya. Kalau kita duduk, kalau orang duduk sebab tak ada sebab. Orang ada duduk tak ada sebab maksudnya dia tak tahu pun Rasulullah duduk macam mana. Orang-orang kafir pun duduk. Adakah dia tu dapat pahala sunnah? Jadi tak. Tapi kerana kita nak ikut, kalau kita nak berjalan cara Nabi SAW, itu semua adalah sebab kita cintakan Rasulullah, itu dapat pahala kat situ. Kerana ada benda yang pahala kita dapat secara total. Contohnya solat. Solat, cinta tak cinta, tetap kena solat, tetap dapat pahala tersebut. Tapi ada benda yang kita nak kena tengok in detail. Kerana ada benda yang berkaitan dengan adat, ada berkaitan dengan ibadah, yang betul-betul yang Nabi suruh, itu memang ibadah. Tak payah kita nak hadirkan rasa sebagainya pun dah dapat pahala. Tapi ada benda-benda yang kita nak kena masuk in detail supaya kita tak letakkan kaedah ni pada semua orang. Dan bila kalau kita letak kat semua orang, semua dapat pakai serban, semua dapat pahala walaupun dia tak ada tahu pun apa-apa tentang serban, semua sebagai style je. Okey. Kita habiskan satu lagi hadis ni pada minggu akan datang. Kerana nanti akan datang saya akan terangkan tentang hadis, saya akan bawakan hadis yang palsu tentang orang yang solat dengan pakai serban itu dapat 40 kali ganda solatnya. Jadi wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita ketenangan dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu antara sunnah dia yang kita kena perhatikan antaranya adalah kita selalu banyakkan membaca doa. Antara biasa yang kita buat ni, antara biasa yang kita tinggalkan. Apa dia doa apa? Doa masuk pasar. Pernah masuk shopping mall tak? Pernah masuk pasar beli ikan tak ibu-ibu? Selalulah, bukan selalu, tiap hari lagi, betul lah. Selagi tak jumpa apek, selagi tu tak tenang hatinya. Jadi kalau kita pergi pasar, ada tak doa? Apa doanya? Tapi doa pasar ni penting. Pasar kat mana-mana sekarang ni tak boleh lari daripada pasar. Betul tak? Kerana tu Nabi SAW mengatakan apa? Sebaik-baik tempat di dunia adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat itu di pasar. Jadi apabila disebutkan seburuk-buruk tempat, jadi ada doa yang Nabi SAW ajar untuk kita selamatkan diri kita daripada keburukan pasar tersebut. Bukan maksudnya pasar tu buruk, walaupun dia cantik. Dia cantik dari segi zahir, tetapi secara tak cantiknya dia buruk. Kerana apa? Kerana banyaknya adanya penipuan kat sana, adanya percampuran, betul tak? Adanya benda yang akan melalaikan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang bergaduh kerana duit, orang bermata merah, faham maksudnya dengki kerana orang tu dapat. Jadi banyak keburukan di sana. Jadi antara sunnahnya ibu-ibu dengan ayah-ayah sekalian, kita nak masuk shopping mall, nak masuk pasar mana-mana pun, kita kena baca doa masuk pasar. Doa masuk pasar ni simple, kita dah belajar. Kita dah belajar dan kita dah hafal semua. Cuma tak applykan aja. Antara doa yang kita boleh baca apa dia? Senang je. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dah hafal belum? Dah hafal kan? Cuma tak pernah baca. Jadi sebelum lepas ni,
kalau kita nak masuk shopping mall, depan-depan pintu kita stop dulu. Ataupun dah beli ikan, tapi belum baca doa lagi. Depan apik kita baca. Ya, apik bawa, kau jampi ikan aku tapi itu bukan masalah kita nak kena baca depan dia, tapi kita nak kena beringat bahawa salah satu tempat yang paling Allah tak suka adalah pasar. Lalu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada lagi sambungan doa dia. Cuma untuk setakat ni kita baca yang tu dulu. Jadi apa-apa pun kita nak pergi pasar, ingat dulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut. Itu antara sambungan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi di situ adanya doa. Jadi cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi kita baca. Sekurang-kurangnya kita nak masuk pasar, kita minta Allah jauhkan daripada keburukan-keburukannya. Yang di mana kerana kita rasa pasar ni adalah pasar yang baik. Tapi kita tengok pasar ni di antara tempat yang kita hilang iman kita dengan Allah. Kerana apa? Kerana kita akan rasa kita tak ada duit, tak boleh beli. Betul tak? Sedangkan kita tak perasan yang Allah bagi kita duit, yang Allah bagi kita rezeki. Jadi di situ semua antara tanda-tanda untuk kita menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita dapat amalkan sunnah Nabi dengan lebih yakin, dengan lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita jumpa pada minggu akan datang. Insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.